Assalamualaikum, hai apa khabar semua? Beri saya 1 minit boleh? Ya, jom kita kenali Bapa Kemerdekaan. Siapa? Siapa tidak kenal dengan Tunku Abdul Rahman? Beliau umpama permata yang sentiasa berkilau walaupun hayatnya sudah tiada. Jasa dan pengorbanan beliau tidak akan pernah luput dalam ingatan kita. Untuk makluman anda, Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj, seorang pejuang yang berjiwa kental serta mempunyai semangat jati diri yang tinggi untuk membebaskan tanah air dari cengkaman penjajah. Sepanjang hayat beliau, Tunku telah menunjukkan kehebatan sebagai pemimpin yang sangat berwibawa dan disegani. Tunku digelar sebagai a man of peace. Kehadiran beliau ke rundingan baling 1955 dengan wakil-wakil Parti Komunis Malaya memperlihatkan sifatnya yang cintakan kedamaian dan perpaduan. Meskipun gagal, Tunku dilihat sebagai tokoh pencinta kedamaian. Kita sebenarnya turutang budi dan berterima kasih kepada bapa kemerdekaan kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Terima kasih Tunku. #Demi Negara. Jumpa lagi. Labuan FM, suara pesisir anda. Hello. Ketahui info semasa pelbagai agensi penerusi Roger Labuan FM. Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 10.15 minit pagi dan masih lagi dalam segmen Salam Padian di Labuan FM. Untuk itu, terima kasih kerana anda masih lagi mengikuti siaran kami ketika ini, baik di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh saksikan kami ketika ini bersiaran menerusi live Facebook Labuan FM, suara pesisir anda. Menerusi slot Roger Labuan FM pagi ini, seperti dijanjikan, kita akan berkongsi berkenaan dengan pakej perkasa industri pos dan kurier negara. Dan bersama-sama saya di talian ketika ini ialah yang berbahagia Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus, Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Di talian ketika ini, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Shima kita ya. Iya, apa Daripada khabar Labuan pagi FM. ni? Sehat ya? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih lah ya kepada Datuk kerana sudi ya meluangkan sedikit waktu untuk bersama-sama dengan kami di Labuan FM bagi berkongsi mengenai pakej perkasa industri pos dan kurier negara. Dan Datuk ya, seperti yang kita maklum, ketika sektor lain ini mengalami kemelesetan akibat pandemik COVID-19, sektor pos dan kurier masih berkembang dan menjana peluang pekerjaan sambilan. Dan kita faham juga industri perkhidmatan pos dan kurier ini menjadi tunjang kepada perkhidmatan penghantaran dan komunikasi negara, contohnya melalui perkhidmatan dalam talian seperti e-dagang yang banyak membantulah para usahawan baik kecil dan sederhana yang ramai berniaga secara dalam talian. Dan mungkin untuk sebagai awalnya pada pagi ini, mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kita yang kita tahu pakej ini dianggap sebagai salah satu perkhidmatan perlu. Jadi bagaimanakah sektor kurier negara ini menghadapi pandemik COVID-19, Datuk? Silakan. Okey, baik Shima. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Labuan FM untuk menjemput pihak MCMC kepada rancangan Roger pada pagi ini untuk memberi sedikit sebanyak berkenaan dengan pakej perkasa industri pos dan kurier negara. Seperti yang dinyatakan tadi, kita telah melalui satu situasi pandemik yang telah bermula sejak daripada tahun lepas, daripada bulan Mac bulan April tahun lepas lagi. Jadi disebabkan pandemik ini telah berlaku beberapa perubahan, antaranya perubahan dari tingkah laku
pengguna-pengguna sendiri. Pengguna-pengguna telah memilih untuk membeli secara dalam talian, dan juga pada masa yang sama penjual pun telah menggunakan telah menggunakan platform atas talian ni untuk menjual produk-produk dan juga perkhidmatan mereka. Jadi seperti yang dinyatakan tadi, perkhidmatan pos dan kurier ni merupakan salah satu daripada perkhidmatan yang essential ataupun perkhidmatan yang perlu. Jadi bagi tempoh tu kita dapat melihat macam-macam telah terjadi, antaranya pemasaran yang agresif daripada penjual-penjual ataupun platform-platform e-dagang, antaranya yang kita biasa dengar ialah macam Shopee, Lazada dan sebagainya. Kemudian pada masa yang sama, kemudahan pun telah diberi fasilitasi, sebagai contoh untuk menyenangkan transaksi dalam talian. Apa yang diperlukan ialah sebagai contoh e-dompet ataupun e-wallet, ya. Dan disebabkan ini, pihak kerajaan telah melihat bahawa kita perlu untuk memacu lagi ke depan e-dagang dan juga ekonomi digital ni. Kita ada statistik yang menunjukkan bahawa pada tahun lepas 2019 kita cuma di tahap 7 parcel atau pembungkusan per kapita, tapi pada tahun lepas, tahun 2020, ia telah meningkat 100% kepada 14 parcel per kapita. Apa maksud dia ialah, contoh dia pada tahun 2019, saya ni menghantar parcel ataupun menerima parcel sebanyak 7 saja parcel dalam satu tahun 2019 tu. Tapi pada tahun 2020 telah meningkat kepada 14 parcel. So menunjukkan satu peningkatan yang agak positif lah. Dan kita juga ada dapat info dan juga statistik daripada, contohnya daripada Jabatan Standard Malaysia. Jabatan Standard Malaysia pun mengongsi statistik berkenaan dengan pendapatan sektor e-dagang kita, yang pada suku kedua tahun 2021 ni, jika dibandingkan dengan suku kedua tahun 2020, amat memberansangkan, di mana pertumbuhan yang telah dicapai adalah sebanyak 23.3% year on year, ya, daripada tahun ke tahun. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, parcel per kapita ni dia meningkat 2019 daripada 7 parcel per kapita kepada 14 parcel per kapita untuk 2020. Dan seterusnya kita nak sasarkan lagi tinggi, iaitu pada tahun 2025 nanti dia akan meningkat kepada 30 parcel per kapita. So begitu. Itu secara mukadimah dululah, ya, Syima, ya. Okey, itu berkenaan dengan sedikitlah orang kata mukadimah, dan seperti yang dimaklumkan oleh Datuk sebentar tadi, ya, ada peningkatan signifikan jumlah parcel yang dimaklumkan oleh Datuk tadi, dari 7 parcel per kapita meningkat kepada 14 parcel per kapita, dan dijangka pada 2025 akan meningkat kepada 30 parcel per kapita. Jadi kita nak tahu juga lah, ya, di sebalik peningkatan signifikan jumlah parcel ini, keuntungan dalam kalangan syarikat kurier dilaporkan merosot. Jadi mungkin Datuk boleh jelaskan mengapa sedemikian? Okey, baik. Kalau kita fikirkan, macam tak logik, dia punya parcel itu meningkat. Dia punya transaksi meningkat. Tapi pada masa yang sama, syarikat-syarikat kurier ni mengalami kerugian. Jadi pihak MCMC kita telah mendalami isu ni. Apa yang kita dapat lihat ialah apa yang terjadi ialah dari segi perang harga ataupun persaingan, ya. Pelanggan macam saya, macam Syima, kan, kita amatlah menghargai persaingan dan juga perang harga ni. Siapa yang tak nak, kan? Kita semua nak tengok competition dan juga price war. Kita dapat melihat macam persaingan ataupun competition ni satu langkah yang berkesan untuk mempromosikan dia punya kecekapan dan juga dia punya inovasi dalam sektor kurier kita lah.
walau bagaimanapun, apa yang kita dapat melihat di sini, syarikat-syarikat Korea kita ni ada banyak. Betul. Ada lebih kurang 140 syarikat Korea yang berlesen pada hari ini. Dan ada yang syarikat yang besar, ada yang syarikat yang kecil. Yang syarikat yang besar ni, dia boleh bagi diskaun yang berlebihan, sebab dia ada, mungkin kita dapat lihat dia ada cross subsidization. Maknanya dia, orang kata apa ni, subsidi silang daripada the group of companies within them, daripada syarikat-syarikat yang lain dalam kumpulan diorang ni. So dia boleh bawa turun harga tu very minimum lah, paling rendah sekali. Untuk syarikat-syarikat yang lain yang tak sebesar syarikat-syarikat ini, dia tak nak ketinggalan. So bila dia tak nak ketinggalan, dia pun nak kurangkan harga juga. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan dia punya customer kan. Yeah. Tapi maybe they don't have a big group of companies untuk dapatkan cross subsidization tadi. Jadi turunkan harga sampai ke tahap membawa kerugian lah kepada syarikat-syarikat tersebut. Jadi satu lagi yang kita dapat lihat, kadang-kadang penurunan ataupun perang harga ni pun, kalau perang harga yang tidak sihat ni, definitely sudah tentu akan menjejaskan kualiti perkhidmatan. Bila harga terlampau rendah, parcel jadi banyak, dah tak terkejar. Mula-mula sepatutnya dalam masa 2 hari dah dapat deliver, sekarang dah lewat jadi 3 hari, lagi lewat jadi 4 hari, jadi 5 hari dan sebagainya. Jadi kemudian tu kita dapat lihat juga, macam saya nyatakan tadi, ada 140 pelesen Korea ni. Ada di antara mereka ni yang dia cuma bermain di sekitar pekan-pekan besar saja, ataupun big township saja kan. So bila nak dihantar ke pedalaman tu, dia akan tie up ataupun buat satu arrangement dengan syarikat Korea yang lain lah, yang besar, yang ada present dekat kawasan pedalaman ni. Jadi dari segi tu dia ada some cost punya isu lah antara Korea ni juga, yang melibatkan, yang menjadikan kepada syarikat-syarikat Korea ni dia keuntungannya kurang ataupun sampailah kepada tahap merugikan. Ini semua yang kita dapat lihat. Jadi kita rasa dari MCMC sebagai badan pengawal selia, kita kena campur tangan lah. We have to come in. Kita kena perbetulkan situasi ini. So apa yang saya dapat nyatakan di sini ialah penghujung tahun lepas, pihak MCMC telah menjalankan satu makmal, nama yang kita namakan sebagai makmal Industri Pos dan juga Courier Negara, ataupun National Post and Courier Industry Laboratory lah, lab. So dalam makmal ni kita telah melibatkan semua pemegang taruh, pelesen-pelesen kita, agensi-agensi kerajaan, kementerian-kementerian. Kita nak mengenal pasti apa dia kepincangan, apa dia isu-isu dia, daripada sebelum pandemik sampailah kita masih di pandemik ni, apa yang kita boleh fine tune, apa yang kita boleh beri perkhidmatan yang lebih baik, semua untuk for the good of the industry and also for the consumer. So itu dululah, saya setakat itu dulu. Terima ya. Ya, baik. Terima kasih dengan penjelasan daripada Datuk sebentar tadi, dan seperti kita maklum hari ini kita berbicara mengenai pakej perkasa industri pos dan Courier negara. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan juga apakah sasaran dan matlamat pelaksanaan pelan accelerator Courier negara ini ataupun pakej ini. Okey, alright. Baik, Syima. Okey. Macam saya nyatakan tadi, ujung tahun lepas kita adakan makmal tu. Maka daripada makmal itulah terlahirnya package ataupun pelan accelerator Courier negara. Dia punya sinonim ataupun ringkasannya ialah package lah. Jadi antara sasaran pelan strategik package ni ialah, package ni merupakan satu plan strategik 5 tahun, daripada tahun 2021 sehingga 2025. Dan package ni ialah plan strategik
yang dilahirkan daripada industri dan kerajaan, dan untuk siapa? Untuk industri dan juga rakyat lah, dan pengguna-pengguna sebagainya lah. So ada beberapa KPI yang telah ditetapkan dalam pakej ni, bidang keberhasilan utama. Antaranya seperti akses yang fleksibel dan lebih baik, serta memberi liputan perkhidmatan pos dan kurier yang lebih menyeluruh, baik untuk pengguna ataupun untuk penjual. Dan semua ni akan kita adakan satu sistem yang diintegrasikan supaya the value chain ni, rantaian ni kita dapat buat daripada end to end lah, daripada mula. Contohnya kalau penjual tu meletakkan produk dia di talian, sampailah kepada hujungnya, di mana pembeli yang pun melalui atas talian juga mendapat produk yang dia order tu. Yang kedua, kita nak melihat satu peningkatan perkhidmatan, mutu perkhidmatan lah kepada perkhidmatan kurier dan pos ni, supaya kita dapat menetapkan satu tanda aras, benchmark dari segi industri, dan kita akan sediakan garis panduan yang diperlukan untuk kita address dari segi kualiti perkhidmatan tadi, dari kualiti QoS, supaya kita dapat pastikan para pelanggan dan juga komuniti perniagaan dapat mengalami satu perkhidmatan yang kata bertaraf kelas pertama lah, first class punya services. Itu antara yang kita sasarkan dalam pakej yang untuk 5 tahun ni. Baik, itu merupakan antara sasaran dan juga matlamat mengenai pakej ini. Dan menerusi pakej ini, Dato', apa pula inisiatif-inisiatif yang terkandung dalam pakej ini? Okey, baik. Daripada dua bidang keberhasilan yang utama, daripada itu main KPIs tadi, kita ada lahirkan daripada makmal tadi tu, untuk pakej ni ada 8 inisiatif strategik semuanya yang kita telah kenal pasti. Pertamanya pusat pungutan dan juga serahan ataupun PUDO. Nanti saya akan explain lebih lanjut lagi. Yang keduanya perkongsian aset dan juga kerjasama dengan postman community. Postman community ni dia banyak di Sabah dan Sarawak. Kita di sini di Semenanjung contohnya banyak postman, tapi di Sabah dan Sarawak disebabkan keadaan geografikal, di samping postman biasa, kita ada juga postman community yang ditugaskan untuk menyampaikanlah barang-barang pos dengan kurier ni kepada kawasan pedalaman. So ada lebih kurang 500 postman community untuk Sabah dan Sarawak pada hari ini. Yang ketiga, cadangan penambahbaikan kenderaan komersial bungkusan. Yang ni satu inisiatif strategik untuk kita perkenalkan kenderaan three-wheelers ataupun kenderaan beroda 3, dan ia lebih kepada green energy yang kebanyakannya akan menggunakan tenaga elektrik dan sebagainya lah. Inisiatif keempat ialah untuk mengadakan insentif untuk menyokong kelestarian industri. To provide incentive for the sustainability of the industry lah. Yang seterusnya, kelima, pendedahan mengenai polisi insurans dan juga standard kualiti perkhidmatan. Yang keenam, kajian rangka kerja pelesinan. Sebab seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada lebih kurang 140 pelesen sekarang ni. Kita buat satu kajian sama ada 140 ni cukup ataupun tidak, ataupun kita perlukan lebih banyak lagi, ataupun kita rasa terlalu banyak, kita perlu konsolidasi, that kind of thing lah. Dan yang ketujuh ialah rangka peta rangkaian infrastruktur kurier. Dan yang ke-8 yang berkait dengan inisiatif ke-7 tadi ialah sistem alamat kebangsaan. Jadi 8 inisiatif strategik ni
kita akan laksanakan dalam tempoh 5 tahun pakej ni daripada 2021 hingga 2025, yang mana ada yang akan siap pada jangka masa yang pendek dan ada yang akan siap pada jangka masa yang panjang yang memerlukan lebih masa lah untuk disiapkan. Ya. Ya. Baik, itu antara inisiatif-inisiatif yang terkandung di dalam pakej ini. Dan tadi ada Datuk menyebut mengenai dengan Pusat Pungutan dan Serahan ataupun PUDO ni. Jadi mungkin boleh Datuk perincikan apa itu PUDO dan bagaimana ia berfungsi. Okey, baik Syima ya. PUDO ni sebenarnya dia satu akronim PUDO. PUDO, PU tu ialah pick up dan DO tu ialah drop off. Mana dia pick up point dan juga drop off point lah. Ia merupakan satu orang kata pusat berbentuk fizikal yang akan digunakan untuk kedua-duanya sekali, sama ada dari segi penjual maupun dari segi pengguna. Penjual dia setelah dia lakukan transaksi tu, when the transaction is done, dia akan bawa produk dia kepada PUDO point. Dia akan deposit ataupun letakkan produk dia dalam PUDO point tu, dan untuk melengkapkan transaksi itu, maklumat akan disampaikan kepada dia punya penerima ataupun dia punya customer yang produk yang dia order telah pun ada di PUDO point sekian. So lepas pada tu, and then dia akan dapat message, dia akan pergi kepada the PUDO point tu, dia akan buka dengan katakanlah SMS yang telah dihantar kepada dia punya PIN number, login dan sebagainya, dan dia pun dapatlah dia akses dan dia buka PUDO point tu, akan dapat dia punya produk tadi tu. So ini merupakan satu konsep di samping apa yang kita ada pada hari ini ialah barang-barang yang kita order tu dia sampai dihantar ke rumah. Tapi ada ketika tak ada orang dekat rumah. Jadi kita khawatirlah kalau barang tu barang berharga, kadang-kadang ditinggalkan begitu saja, ataupun dahulunya dia akan tinggalkan satu kad, dan jadi satu kerja pula untuk kita untuk pergi kepada hub ataupun pusat dia orang tu untuk collect sendiri barang-barang tu. Jadi PUDO ni telah pun dilaksanakan di negara-negara yang maju. Dia macam parcel locker. So it works for both the seller and it works for the buyer as well. Untuk seller, dia akan buat transaksi itu, dan dia akan ensure barang ataupun produk yang diorder akan dihantar kepada PUDO point yang paling dekat dengan buyer dia, pembeli dia. Dan pembeli ni nanti bila dapat mesej tu, dia akan keluar daripada rumah dia akan pergi collect dekat PUDO point yang paling dekat dengan rumah dia lah. Jadi apa yang kita sasarkan, pihak MCMC sasarkan ialah untuk mengadakan poin-poin PUDO ni ataupun PUDO point ni sebanyak yang mungkin, supaya sampai ke satu tahap setiap taman perumahan tu dia akan ada satu PUDO point masing-masing. Di kampus, IPT, IPTA dia akan ada PUDO point dia masing-masing. So dia menjadi salah satu daripada alternatif daripada kita tunggu bila orang tu nak hantar lah ke rumah kita kan. Kadang-kadang dia ada kekangan hujan lah, jalan tak lepas dan sebagainya. So PUDO point ni merupakan salah satu daripada alternatif yang boleh dipersetujui antara dua-dua sekali, dengan penjual dan juga pembeli. Send to this PUDO point here. When do you send it? To my convenience as the buyer. So kita akan pergi bila masa kita tahu benda tu dah ada, kita boleh pergi bila masa kita convenient lah. So itu apa yang saya dapat explain ke lah dekat berkenaan dengan PUDO ni, Syima. Ya. Baik, itu penjelasan daripada Datuk tadi berkenaan dengan PUDO, dan kita nak tahu jugalah bagaimana ataupun sejauh mana pakej ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di Malaysia, Datuk. Okay. Alright. Kalau kita tengok ekonomi digital ni, ada banyak komponen-komponen lah yang make up di digital economy ataupun yang
menjadikan satu ekonomi digital lah untuk negara. Kita dapat lihat kalau bila kita buat everything online, towards the end dia apa dia? It's actually the fulfillment. Fulfillment ni ialah penghantaran. Yang lain-lain tu kita boleh buat online. Kita boleh order online, kita boleh bayar online. Tapi penghantaran dan penerimaan dia masih lagi physical. So this is where package comes in lah. Di sinilah package akan datang untuk menyokong, untuk mempromosikan ekonomi digital. Seperti yang digariskan dalam package ni, package akan diaspirasikan untuk memberi satu perkhidmatan bertaraf kelas 1 kepada rakyat dari segi perspektif kualiti perkhidmatan. Kemudian tu kita akan memperkemaskan sistem-sistem integrasi, penyampaian dia daripada hiliran sampai ke hujung, dan juga kita menggunakan semua teknologi yang terkini lah. Dan satu lagi fakta ialah package ni dia akan memberi sokongan kepada ekonomi digital yang melibatkan kita punya PKS, perusahaan-perusahaan kecil dan sederhana kita. So kita tahu PKS ni ada di merata-rata, sama ada di luar bandar, di pedalaman, dan kadang-kadang tu produk dia very unique. Contoh dia kalau kita pergi di Sabah kan, ada dari segi kraft tangan yang unik yang ada di Sabah saja. So like I said just now, seperti yang saya nyatakan tadi, people can order online, people can pay online, but the delivering and receiving is still physical in terms of physical. So that is where package will come into the picture lah, untuk support the digital economy. So itu cara dia lah, Shima. Dan seperti Datuk maklumkan tadi, yang mana package ini memberi sokongan digital kepada PKS yang ada di merata-rata ketika ini. Jadi apa agaknya inisiatif-inisiatif di bawah package yang akan memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS di kawasan luar bandar ini? Okey, baik. Kita melaksanakan dua pendekatan, two approach. Untuk memastikan consumer ataupun pengguna seluruh negara ini, termasuklah perusahaan mikro kecil dan sederhana ataupun PMKS ni di kawasan luar bandar mendapat manfaat daripada package. Kita seperti yang saya nyatakan tadi, kita kukuhkan kerangka pelesenaan perkhidmatan kurier itu sendiri, the licensing framework, supaya penyediaan perkhidmatan kurier ni di bawah package dia lagi dia menyeluruh, dia akan cover up to the rural, kepada pendalaman dan juga di pelosok tempat sekali lah. Dan kita akan jadikan benda ni sebagai satu ubiquitous, perkhidmatan yang ubiquitous yang dapat dinikmati oleh seluruh pelosok di dalam negara kita ni. Kita seperti yang saya nyatakan tadi, kita ada lebih kurang 500 postman community yang bertanggungjawab untuk membuat serahan-serahan, parcel dan sebagainya di kawasan-kawasan luar bandar, khususnya di Sabah dan Sarawak. Ketika ini, postman community ini dia cuma bawa barang-barang pos dan parcel daripada pihak pos Malaysia dan juga pos Laju. So, inisiatif di bawah package ialah kita akan memperluaskan lagi the role, peranan daripada postman community ini, supaya dia tidak tergantung kepada barangan-barangan daripada pos Malaysia dan pos Laju saja. Dia boleh bawa ataupun menyerah barang-barang ataupun parcel-parcel daripada pihak kurier yang lain juga, supaya dia menjadikan dia lebih efisien dan lebih efektif lah. Yang keduanya, pihak MCMC, kita ada lebih kurang, kita ada pusat internet community ataupun PIK. So ada lebih kurang 873 PIK di seluruh negara,
Di Sabah ada, di Sarawak ada, di Semenanjung semuanya ada. Dan setiap PIK ni dilengkapi dengan orang kata komputer, desktop komputer, ada bilik latihan dan sebagainya. Jadi sudah menjadi kebiasaan pihak komuniti akan pergi kepada PIK. They learn how to market their products online. So kita punya staff-staff di PIK itu, pengurus dia, penolong pengurus dia, dilengkapi dengan peralatan dan juga dia punya knowledge untuk membantu pihak ekonomi ni, pihak komuniti ni untuk memasarkan produk mereka secara online, untuk membuat transaksi online, untuk buat payment, dan juga to link it to the courier companies lah. So that the Pudo points boleh dijadikan dekat kita punya PIK ni. So the courier company can come to the PIK, pick up the product and then send it off and then drop off dekat dia punya buyer lah. So it becomes a complete cycle. Ada satu cycle yang complete. Bagaimana package tu boleh memberi manfaat kepada kita punya PMKS daripada the time the order is made, the time PMKS kita buat produk itu, sampailah di pick up and then sampailah di drop off, sampailah diterima oleh pembeli ataupun pengguna dan transaction is complete dan termasuklah juga dari segi dia punya pembayaran dan sebagainya. So itulah yang kita dapat melihat bagaimana package ni dapat memberi manfaat kepada perusahaan-perusahaan mikro dan kecil dan sederhana kita, Cima, ya. Baik, terima kasih dengan penjelasan daripada Datuk sebentar tadi. Dan kalau di awal tadi perbualan kita, Datuk ada menyebut lebih kurang 140 pelesen kurier ya setakat ini. Jadi kita nak tahu juga mesti macam-macam kerana orang kata pastinya kita nak perkhidmatan yang terbaik lah, senang cerita kan. Dan 86% daripada aduan pengguna adalah berkaitan dengan perkhidmatan yang buruk. Jadi apa agaknya yang pengguna boleh harapkan dan nikmati daripada pelancaran pakej ini, Datuk? Okey. Mungkin kita dapat melihat bila ada peningkatan kepada parcel-parcel ni, sudah tentu aduan pun akan meningkat jugalah. Dia akan mengikuti secara tandem lah. The volume increase and the complaints ataupun aduan pun akan meningkat juga. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, daripada lebih kurang 140 pada pelesen-pelesen ni, boleh katakan there are those who are doing very good, very providing good services, and maybe there are those who are providing a little less good in terms of good services lah. So apa yang salah satu daripada 8 inisiatif strategik yang saya nyatakan pada awal tadi ialah berkenaan dengan kualiti perkhidmatan ataupun the quality of service. MCMC pada ketika ini kita dalam proses untuk menyediakan satu garis panduan mengenai amalan terbaik industri. Garis panduan ni akan bagi 3 penekanan dari segi aspek-aspek pertamanya, kualiti perkhidmatan, kedua perlindungan, dan ketiga ialah skim liputan untuk parcel pengguna yang akan memperkenalkan dari segi jaminan perkhidmatan. Sebab Shima, aduan yang kita biasa terima, Shima dan saya sendiri pun semuanya pengguna. Bila kita order barang, kadang-kadang dijanjikan 3 hari, tak sampai 3 hari, sampai 5 hari baru sampai. Yang kedua, saya order barang A, tiba-tiba yang dapat barang B. Saya buat aduan lah kan. Dan yang ketiga, bila barang sampai, kotak dah pecah. Kotak dah pecah, dalamnya pun dah rosak lah dan sebagainya. So ni antara aduan-aduan yang biasa lah, yang kita biasa dengar. Jadi kalau kita dapat address ataupun kalau kita dapat beri penekatan kepada 3 aspek tadi tu, kualiti perkhidmatan, perlindungan dan juga skim liputan untuk parcel pengguna, saya jangka kita akan dapat mengatasi dan dapat mengurangkan bilangan aduan-aduan ni lah. Aduan akan sentiasa ada, dia tak akan jadi sifar. It's difficult for us to jadikan zero complaint lah kan. Cuma daripada 86% tu kita nak nampaklah penurunannya
from 86%, maybe tahun depan dia akan turun kepada 50%, maybe tahun lagi turun lagi kepada 25% and so forth lah. Paling kurang yang kita dapat lah supaya kita dapat mengatasi aduan-aduan daripada pengguna ni. Dari satu prestasi, dari satu tindakan lagi ialah pihak MCMC pun, kita pun telah mengadakan beberapa sesi konsultasi dengan Persatuan Syarikat Pengantar Express Malaysia ataupun di persatuan pihak kurier ni, dan juga forum POS. POS ni dia ada forum dia, dan kita pun ada perbincangan dengan mereka. Jadi mereka semua melalui perbincangan ini, mereka setuju supaya kita adakan garis panduan amalan terbaik tadi tu. Sebab kalau perkhidmatannya cantik, bukan saja pengguna yang gembira, industri pun akan dapat dia punya keputusannya. Sebab bila perkhidmatan baik, orang akan datang balik. People will be engaging the same courier lah, sama ada dia nak menghantar ke dan sebagainya. If you doing a good job, people will always come back to you lah. Satu perkhidmatan yang baik, dan harga dia pun harga yang murah. So itu cara dia, Shima. Iya. Baik, dan sebelum kita mengakhiri slot Roger Labuan FM pagi ni, Datuk, mungkin ada lagi harapan dan saranan MC mengenai package ini? Okey. Baik. Kita seperti yang saya nyatakan tadi, banyak perubahan ni datang secara mendadak apabila negara kita dilanda oleh pandemik COVID-19 ni. Walau kita mungkin sudah ada dalam perancangan kita untuk adakan package ataupun mengadakan inisiatif strategik yang telah saya nyatakan tadi, disebabkan pandemik ni semuanya perlu diadakan on a faster pace lah. Kita kena percepatkan lagi. Kita lihat seperti yang dinyatakan tadi, POS dan kurier ni merupakan komponen kepada aktiviti e-dagang dan juga ekonomi digital negara. Jadi nak tak nak, kita tidak boleh ketinggalan. Kalau tidak, we will always be left behind with regards to digital economy and also the e-commerce punya sektor lah. Bila kita melihat ada peningkatan kepada sama ada e-dagang ataupun penggunaan digital tadi di e-commerce side and the digital economy, it will be a win-win for all. Dia jadi satu situasi yang menang-menang, sama ada daripada rakyat sebagai pengguna ataupun penjual, ataupun pihak industri, the licensees, the courier players, the postal players, dan juga as a bigger picture, semua yang terlibat lah, orang yang buat produk, orang yang menjual produk, the platform providers, Shopee, Lazada. Mungkin sebelum pandemik ni saya berani cakap, Shima mungkin tak banyak order kan online kan. Selepas pada pandemik ni kita semua dah pandai macam mana nak order. Saya pun dulu tak pernah, tapi sekarang ni dah pandai order dah. Macam-macam lah kita nak beli kadang-kadang tu. Sebab tak boleh nak keluar, tak boleh nak pergi ke kedai kan. So we have to resort to ordering online, dan ini semua akan bagi direct support kepada e-commerce dan juga di digital economy lah. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, kita punya salah satu daripada sasaran utama kita ialah untuk meningkatkan parcel per capita kita daripada yang 14 per parcel per capita pada tahun yang lepas, dan dinaikkan kepada 30 parcel per capita untuk tahun 2025. Mungkin kita akan mencapainya lebih awal lagi, tak daripada tahun 2025, siapa tahu kan. So but if that happens, it's a good sign for the country,
satu tanda yang baik untuk negara kita dalam bidang e-commerce dan juga digital ekonomi ni. Baik, pastinya kita mengharapkan ya pelan pakej ini akan dapat menghasilkan hala tuju yang berkesan ke arah memantapkan lagi industri Korea demi faedah setiap pengguna, di mana juga ada juga menjadi teras penting dalam perancangan pembangunan masa hadapan. Apapun kita dah ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi atas perkongsian yang cukup menarik tadi, iaitu mengenai pakej perkasa industri pos dan Korea negara. Jadi sekali lagi terima kasih juga kepada Datuk ya kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Labuan FM hari ini. Baik, terima kasih DJ Shima. Seperti saya tadi menjemput pihak MCMC dalam rancangan Roger ni, dan saya harap apa yang diberi penjelasan tadi sedikit sebanyak dapatlah dimanfaatkan oleh pendengar-pendengar kita. InsyaAllah. Apapun terima kasih Datuk. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik. Assalamualaikum Datuk. Kembali. Baik, demikian tadi kita baru saja dalam slot Roger Labuan FM memperkatakan mengenai pakej perkasa industri pos dan Korea negara bersama dengan tetamu saya hari ini yang berbahagia Datuk Muhammad Ali Hanafiah Muhammad Yunus merupakan Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Sudah pun pukul 10.54 pagi dan nampaknya tugasan saya menemani dalam segmen Salam Padian untuk edisi hari Isnin hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya, dan 11 pagi nanti kita akan dapat ikuti Dunia 11 Pagi yang kami sambung siar menerusi Nasional FM, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami kerana selepas ini segmen variasi akan menemani anda dan anda akan ditemani oleh DJ Hebri. Jadi terus bersama Labuan FM, suara pesisir. Anda jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.